Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita nak sambung bab lakaran kita. Okay. Ya, boleh dengar suara cikgu? Boleh dengar? Adam, Mukris, Dami. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak teruskan dengan lakaran. Hari itu kita dah belajar lakaran 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Okey, cikgu dah bagi beberapa latihan lukisan yang perlu kita buat. Okey, ada yang hantar, ada yang send kat cikgu. Dia punya latihan dia. Okey, latihan dia. Ada yang send, ada yang tak send. Okey. Oh, nanti simpun dulu. Nanti sekolah buka nanti kita akan cek balik latihan-latihan kita. Okey. Dan untuk hari ini kita nak sambung lukisan 3 dimensi juga, iaitu lakaran perspektif. Ini kita nak masuk kepada lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif ni dia agak berbeza dengan lakaran yang kita buat dari minggu lepas. Okey. Tengok sini lah, cikgu nak terangkan. Okey, kita ada okey, nampak di atas tu perspektif sketch. Okey, perspektif sketch. Dia ada yang pertama sekali komponen-komponen yang ada pada lukisan perspektif ataupun lakaran perspektif ni. Yang pertama sekali kita ada horizon line. Okey, horizon line ni yang duduk di atas ni. Okey. Kemudian kita ada ground line yang di bahagian bawah. Kita ada vanishing point, tempat di mana berlakunya titik lenyap. Vanishing ni lenyap, titik lenyap, point. Dan juga projection plane. Okay, projection plane. Okay, plane open with object is projected. Dia punya projection ni. Ni garisan-garisan projection. Nampak tak dia punya komponen-komponen dia. Kita memperkenalkan komponen-komponen dalam lakaran perspektif. Yang pertama dia ada ground line. Ground line di bahagian bawah ni. Kemudian dia ada horizon line. Kemudian dia ada vanishing point ataupun titik lenyap. Kemudian dia ada projection plane. Ni projection plane siap dengan garisan penglihatan di sini. Ini projection plane kita di sini. Okey. Ni projection plane kita. Kemudian dia ada garisan penglihatan. Garisan penglihatan. Okey. Garisan penglihatan sini kita lukis berdasarkan kepada pandangan lukisan, pandangan hadapan, iaitu dia punya dipanggil sebagai projection plane. Okey, tengoklah. Okey. Kita ada projection perspektif ni ada tiga perspektif, 3 jenis. Yang ni one point perspektif satu titik lenyap. Jadi kita tengok macam mana. Perspektif 2 titik lenyap, perspektif 3 titik lenyap. Yang cikgu belajar masa duduk di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, cikgu ajak technical drawing di Sekolah Menengah Teknik Alustar. Cikgu belajar one point perspektif. One point perspektif. Dan 2 point perspektif di tingkatan 5. 3 point perspektif ni cikgu belajar di universiti. 3 point perspektif. 3 point. Nampak 3 point.
Jadi dia ada dia punya peringkat-peringkat dia, peringkat mudah, sederhana dan juga payah. Okey. Kita tengoklah. Ni perspektif dua titik lenyap. Ni kamu tengok dulu, ni perspektif dua titik lenyap. Kita ada dua titik lenyap, satu di sebelah kanan dan juga satu di sebelah kiri. Titik lenyap biasanya berada pada horizon line. Titik lenyap biasanya berada pada horizon line. Yang bawah ni kita ada ground floor. Ground floor ataupun garisan bumi ni. Istilah dahulu dipanggil sebagai garisan bumi, ground line dipanggil sebagai ground line. Garisan bumi. Okey. Lepas tu ini dia punya bentuk dia agak berbeza dengan perspektif satu titik lenyap. Titik lenyap nampak macam ni. Nampak macam ni, nampak. Ini titik lenyap. Dua titik lenyap nampak macam ni. Nampak macam ni. Lain berbeza lah. Dia agak berbeza. Okey. Begitu juga ini kita tengok di sini, yang ini perspektif satu titik lenyap, nampaklah bentuk dia. Ini perspektif dua titik lenyap, dia akan jadi tiga dimensi bentuk macam ni. Tengok nampak dia punya bentuk dia agak berbeza kan. Dia nampak ada dua bahagian, ini satu bahagian saja yang menumpul titik. Yang ini tiga titik lenyap, ada tiga daripada bawah, daripada kiri dan juga kanan, ada tiga titik lenyap. Dia beza gambar yang berbeza. Gambar pertama, gambar kedua, gambar yang ketiga. Ada tiga gambaran yang berbeza. Okay. Tiga gambaran yang berbeza. Okay. Sekarang ni kita tengoklah keadaan di mana kita nak lukis dia punya objek ni, one point perspective. Okay. Kita punya kedudukannya. Okay. Ni dia punya objek dia. Ni dia punya image yang ni. Cikgu akan peringkaskan, nanti kamu tengok nanti. Ni 2 point. Okay. Ni 3 point. Ni kita tak belajar lah. Yang ni dia agak rumit. Okay, kita tak belajar. Kita cuma bagi tahu saja. Okay. Sekarang ni kita nak lukis yang pertama sekali, one point perspektif. Okay, kita tengok. Perspektif yang pertama, macam mana kita nak lakarkan. Lukis. Kalau nak lukis, kita terpaksa menggunakan pensel, pembaris, T-square, set square, drawing board dan juga alat-alat lukisan yang lain. Jadi kita buat lakaran dulu. Okay, kita buat lakaran. Okay. Yang pertama sekali, sediakan pen dan juga kertas. Pensel, pen ataupun pensel lah. Gunakan kertas dan juga selai kertas. Okey, buat pula. Nanti kita akan buat satu persatu. Cek satu persatu. Okey. Buat pula pensel dengan kertas. Okey, pensel dengan kertas. Dah, ada dah. Adam, buat keluar lah. Chris. Damia. Nazim. Okey, ada dah. Kertas dengan pensel. Ada lah kah? Tak dengar suara ni, pergi mana habis? Okey, pensel dengan kertas. Ada tak? Ada, yo. Okey. Baik, okey. Yang lain? Pastikan ada lah. Ada semua lah. Kertas dengan pensel. Okey, baik. Kita nak mula dah ni. Nak mula lukis. Kita belajar lukis lukisan perspektif hari ni. Hari ni objektif cikgu ialah nak melukis lukisan, nak melakar lukisan perspektif. Okey, satu titik lenyap. Perspektif satu titik lenyap. Hari ni kalau kita boleh lukis lukisan perspektif satu titik lenyap, dah tercapai dah objektif kita ni. Okey. Kita tengoklah. Sebelum tu, cikgu nak bagi tahu penggunaan lukisan perspektif ni. Okey, penggunaan dia. Kamu tengoklah. Dia berguna lah untuk kita buat outline tau. Outline. Nampak tak? Ni bentuk perabot yang ada dalam rumah. Nampak tak? Nampak tak? Dia punya lukisan perspektif. Nampak? Dia ada macam macam kita tengok landasan kereta api ni. Okey, landasan kereta api. Ni, nampak tak? Landasan kereta api ni.
Buat nama letak, letaklah dalam dulu, aku ikut masuk ni. Kau yang lalu apa yang kau letak kat sini ya, saya ambil. Tengoklah suasana keadaan. Okey. Tengok ni. Macam real ni, dia baru lukis ni. Lakaran perspektif, tengoklah lakaran perspektif. Dia elok je lukis. Kalau kamu tengok dalam apa ni lukisan ni, tengok rel kereta api. Kalau kamu pi tengok rel kereta api, kamu berdiri di tengah-tengah rel kereta api tu kan. Bila kamu berdiri di tengah-tengah rel kereta api, dua rel ni, nampak tak dua rel ni dia akan bertemu pada satu titik. Kalau daripada jauh tu kita akan nampak dia bertemu pada satu titik. Inilah yang dinamakan sebagai titik lenyap. Inilah yang dinamakan sebagai titik lenyap. Nampak tak? Okey, lepas tu kita dapati walaupun di depan ni kita nampak seolah-olah macam ada dua line, tetapi line tersebut dia semakin jauh, dia semakin menumpu, nampak dua ray tu. Dia semakin menumpu. Gambar dia macam tak gerak, ada tahi. Buka lah bagi Uzang, boleh buka bagi Uzang. Okey, tak bergerak ah. Nampak tak line kereta api je. Nampak yo. Cikgu Nahbab kata dia punya pandangan yang sebenar. Perspektif ni merupakan lukisan pandangan sebenar. Jadi kalau kita tengok rel kereta api ni, rel kereta api ada dua rel kan? Dua rel. Dia akan menumpu pada satu titik tu, di penjuru tu. Penjuru jauh tu kan? Kalau siapa yang biasa duduk lah ni payahlah sikit nak duduk atas landasan tu. Zaman dulu, zaman cikgu dulu, dia tak ada dia punya pagar apa semua. Senang nak tengok. Lah tak boleh lah. Lah ada pagar apa semua, ada apa elektrik, ada kereta api elektrik semua cukup. Jadi nak masuk payah ha. Kan? Okey, nak masuk payah. Jadi kita tengok sini, biasanya kita tengok dia akan menumpu pada satu titik. Itulah yang dinamakan sebagai titik lenyap. Okey, itulah yang dinamakan sebagai titik lenyap. Jadi hari ini kita nak cuba lukis titik lenyap tersebut. Contoh macam ni. Okey, contoh macam ni. Okey. Kan kita lukis gambaran di mana? Nampak? Dia punya di apa? Lukisan yang kita nampak pada pandangan mata kita, mata kasar, nampak? Dia punya jalan ni, jalan nampak dia square kecil. Begitu juga bangunan, dia square jauh, dia square rendah, dia menumpu pada satu titik. Ini yang kita panggil sebagai perspektif. Ni contohlah, contoh lakaran ataupun contoh lukisan ataupun contoh pandangan mata kita yang sebenar di lapangan. Okey, di lapangan. Ni dinamakan sebagai perspektif, lukisan perspektif. Okey, ni lukisan perspektif ni dua titik lenyap. Ni dua titik lenyap. Okey. Ni contoh-contoh lukisan perspektif satu titik lenyap. Nanti kita akan buat ni lah. Benda ni. Nanti cikgu nak kamu buat sebagai latihan ni. Okey, buat yang pertama sekali untuk kemudahan kita nak lukis. Nanti ni cikgu minta kamu lukis ni benda ni. Ni benda ni. Ya, kamu lakarkan. Okey. Hari ini cikgu nak tunjukkan contoh yang mudah-mudah supaya kita boleh faham dengan cepat. Okey. Tengok contoh-contoh ni. Banyak contoh-contoh ni. Okey, ni contoh dia buat rumah ni. Perspektif rumah. Ni dua titik lenyap. Ni dua titik lenyap. Okey. Ni satu titik lenyap. Ni satu titik lenyap. Ni. Yang ni yang kamu akan belajar di peringkat yang lebih tinggi sekali. Tiga titik lenyap. Nampak daripada perspektif daripada atas naik helikopter tengok bangunan tersebut. Okey. Ni contoh perspektif tiga titik lenyap. Tiga titik lenyap. Nampak tak? Dia punya perspektif tu, lukisan tu menggambarkan gambaran yang sebenar yang kita nampak pada pandangan mata kita di atas dunia. Okey. Ini contoh-contoh. Okey, hari ini kita nak belajar buat yang ringkas-ringkas dulu. Okay, kita ambil kotak dulu ataupun kubot lah. Okay, kita ambil kotak dulu. Ni, yang ni kita akan buat yang ni. Okey, lakaran lah. Kita akan buat lakaran. Okey. Kita masuk kepada
Okey, nampak tak? Kali ini kita nak cuba buat lakaran perspektif satu titik lenyap, bagi sebuah cuboid ataupun prisma segi empat. Okey, tengoklah. Kita tengok yang pertama sekali, dia ada yang ambil 4 komponen yang penting dalam lukisan perspektif ni. Yang pertama sekali kamu tengok, okey, yang pertama sekali kamu pegang pensel lah, ada pensel lah. Pensel lah. Okey, pensel lah. Okey, pegang pensel. Lepas tu ni di bahagian atas kita panggil sebagai okey, di tengah-tengah ni, buat di tengah-tengah ni. Okay. Kita buat satu garisan yang kita panggil lakaran lah, lakaran. Buat satu garisan. Okey, yang ni kita panggil sebagai horizon line, HL. Kita namakan dia sebagai HL lah, horizon line. Okey. Horizon line. Nampak tak horizon line lah? Lepas tu kita ada yang di bawah ni kita panggil sebagai bawah ni lah. Bawah ni kita panggil sebagai buat garisan tu. Yang ni kita panggil sebagai ground line. Garis bumi, ground line. GL lah. Nama dia GL. Okey, nampak tak? Boleh ikut tak? Kamu kena buat juga ni, kalau tidak kita tak boleh. Okey. Kamu tak praktik, tak buat tu dia susah sikit nak faham. Okey. HL di atas horizontal line kita ada satu titik yang dinamakan sebagai titik lenyap, TL ataupun VP. Kita panggil sebagai VP lah. VP. Vanishing point. Titik lenyap lah. Macam kita tengok kereta api. Rel kereta api tadi. Rel kereta api tu, dua rel dia menumpu kepada satu titik. Jadi titik tu kita namakan sebagai VP. Vanishing point. Boleh? Okay, vanishing point lah. Lepas tu kita ada projection plane. Okay. Satah projection kita. Kita ambil satu pandangan hadapan bagi sebuah prisma segi empat. Okay, kita ambil tadi lah. Untuk segi empat, okay. Guna tangan. Lakaran lah. Lakaran. Okay, dah. Boleh, okay. Siapa yang tak boleh ikut? Boleh dah. Dah ikut, dah boleh buat. Vanishing point dah buat. Horizontal line dah buat. Ground line dah buat. Okay. Okay, sekarang ni kita ada ni projection plane. Satah unjuran kita. Ni pandangan hadapan bagi prisma segi empat. Boleh? Okay, sekarang kita nak buat garisan penglihatan. Garisan penglihatan kita ditumpu kepada vanishing point, titik lenyap. Vanishing point ataupun titik lenyap. Nampak tak? Semua ni kita lukis ni berdasarkan, kita lakar ni berdasarkan kepada berdasarkan kepada komponen-komponen dalam perspektif sketch. Okay. Kamu ambil pensel kamu tarik pensel. Tarik pi ke vanishing point. Nampak? Kita garis pi ke titik lenyap. Boleh buat tak? Boleh ikut tak? Mukris. Ya. Ikut tak? Boleh ikut tak? Ya. Adam. Adam. Ya. Boleh ikut tak cikgu duduk terang ni? Boleh tak? Lukis tak? Lukis dah? Dah. Okey. Damia. Tak dengar suara ni. Dah lukis dah? Dah. Okey, dah buat dah ni ya? Garisan penglihatan dah buat? Nazim. Dah. Nazim.
Buat dah? Dah. Okey, Balkis. Dah. Balkis. Okey dah. Lepas tu kita sambung ni pula. Nampak ni? Ni. Kita sambung ni. Okey, sambung ni. Tarik pi ke. Nampak tak? Tu. Jangan hitamkan sangat. Ringan dah. Kamu tekan pensel tu agak ringan. Okey. Lepas tu kamu sambung di bawah ni pula. Nampak. Semua pi tumpu kepada satu titik. Nampak? Daripada titik ni, titik yang pertama, bucu ni, bucu kedua, bucu ketiga. Bucu keempat ni tak boleh lah sebab dia terlindung ni. Bawah tu kita. Okey, sekarang ni satu, yang nampak dua, tiga. Semua kita dah tarik dah pi ke titik lenyap, vanishing point. Okey, lepas tu kita ambil ukuran, katakan ukuran segi empat tersebut, pi semua segi empat dia panjang ni. Apa yang tarik ya, macam tu. Lepas tu kamu buat garisan ni, straight. Nampak? Jadi lepas ni kamu hitamkan sikit. Hitamkan sikit kan? Hitamkan sikit. Hitamkan sikit. Hitamkan. Hitam. Nampak tak? Kamu hitam kan tu? Hitam. Hitam. Okey, hitam. Okey, nampak? Rajah yang kita dapat, bentuk yang kita dah dapat. Okey, lakaran. Kita pun hitam tu. Buat dua kali pun tak apa. Ya, lakarannya. Okey, nampak? Inilah bentuk lakaran perspektif bagi sebuah prisma segi empat dalam keadaan di mana kita letak kita punya prisma ni di atas lantai. Ground line kita letak di atas lantai. Nampak? Okey, ada apa-apa nak komen tentang ni rajah ni? Boleh dapat semua. Okay. Kalaulah cikgu letakkan katakan cikgu letak rajah ni di atas, katakan cikgu letak di atas daripada, maksudnya kita letak di atas ni lantai, kita letak rajah ni di atas meja pula, atas meja, katakan kita letak di atas meja. Tetap tu. Dia duduk di atas. Duduk di atas meja. Nampak dia duduk di atas. Duduk di atas. Okey, boleh buat tak? Boleh buat ke vanishing point VP ataupun dia punya titik lenyap. Vanishing point ataupun ke titik lenyap. Okey, boleh buat tak? Try tak? Okey, kita tarik dia lah. Tarik. Nampak? Kan? Kita tarik dia punya apa? Dia punya garisan penglihatan tu ke projection plane. Nampak? Lepas tu kita ukur lah dia punya ukuran. Kita ukur, katakan jarak dia tarik. Antara ni kita tarik lah. Kita gariskan. Dapatlah bentuk rajah tu. Ni yang dinamakan sebagai lakaran perspektif. Nampak? Ada beza kan? Ada beza. Dari segi kedudukan, dari segi rajah ada, nampak? Ada beza. Okey. Boleh? Ada apa-apa nak tanya tu? Yang ini duduk rajah yang duduk di atas lantai. Yang ni yang kita letakkan di atas meja. Okay, katakan dia letak di tempat tinggi. Tempat tinggi kita buat macam ni. Tempat tinggi. Okey, tempat tinggi kita buat katakan di sini. Tempat tinggi kita buat, katakan macam ni lah. Tempat di belah kanan ni. Okey. Belah ni, atas ni. Kan? Ni kita buat atas. Okay, sekarang kita buat di atas. Macam ni.
Batang. Kedudukan dia berbeza di atas ni pula. Cikgu nak tunjukkan dia punya rajah yang terhasil jika kedudukan projection line tu berada di bawah di atas lantai, di tengah dan juga lebih daripada horizon line. Duduk di atas daripada titik minyak. Tu macam mana nak buat? Try buat. Okey, cikgu nak tengok jadi macam mana kalau duduk di atas tu. Jadi macam mana? Mekris. Ya dia. Jadi macam mana? Dia jadi macam mana kalau duduk di atas dia, di atas VP je. Ada tak? Boleh dapat tak bentuk dia macam mana? Apa ni, Adam? Ya. Dapat tak bentuk dia macam mana? Dapat. Tunjuk kat cikgu. Buka kamera ni. Sekejap. Dapat lagi. Tak bagi buat. Nazim. Oh, Nazim. Buat dah? Sikit. Tertera tunjuk kat cikgu macam mana bentuk dia. Damia. Oh, Damia. Damia. Okey, tunjuk kat cikgu bentuk dia macam mana? Macam mana dia punya ni, Adam? Bentuk dia macam mana? Okey. Nazim. Okey, bentuk dia cikgu tengok bagi dekat sikit. Nampak? Bagi dekat sikit. Atas. Okey, yang tu yang di bawah kan? Itu yang kita buat ni. Kalau yang atas. Yang di atas di variation point. Atas. Bisa saja. Tak cerita. Ada tak? Nazim? Ada. Tunjuk dapat macam mana? Atas tu, atas. Dia duduk di bahagian atas. Okey. Okey. Okey, ada di antara kamu yang dah projection dia di bahagian atas daripada vertical point ataupun vanishing point lah. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk kat kamu. Tengoklah macam mana. Okey, setiap penjuru kamu sambung buat garisan penatan P ke titik lenyap ataupun vanishing point. Nampak? Yang ni. Okey. Seolah-olah macam kita nampak daripada bahagian bawah dan nampak daripada bahagian bawah. Okey. Jadi kita ambil dia punya rajah tu. Okey, kita ambil dia. Kita buatlah kotak. Okay. Jadi kita nampak dia daripada bahagian bawah. Okey. Nampak? Nampak tak? Ada beza tak? Ada beza tau. Satu yang cikgu lukis, satu ni beza tau. Satu, dua, kedudukan dia. Yang ketiga. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lukis juga di sebelah sini. Di sebelah sini, nampak tak ada beza tau. Ni kita nampak di bahagian bawah. Nampak di bahagian bawah. Ni kita nampak di bahagian atas. Yang ni nampak di bahagian atas. Ni kita nampak di bahagian bawah. Okey,
Okey, nampak ada beza kan? Okey, lepas tu di sini pun sama. Sama. Okay, kalau kita lukis di sini ada nak lakarkan macam mana. Okey. Kita buat garisan penglihatan terus ke titik lenyap ataupun vanishing point ni. Okey. Okey. Ni garisan penglihatan. Kemudian kita boleh tunjukkan. Nampak tak? Kita boleh nampak daripada bahagian apa? Bahagian bawah dia tapak. Okey. Kan? Ada beza kan? Empat situasi yang menyebabkan rajah kita segi empat tu dia menjadi pelbagai bentuk. Okey, ni kita nampak di bahagian atas. Okey, yang ni kita nampak di bahagian bawah. Nampak. Okey, nampak lah. Okey. Jadi itu saja yang cikgu nak terangkan kepada kamu. Okey, macam mana dia punya konsep untuk nak mewujudkan lakaran perspektif. Okey, kamu faham kan? Okay, sekarang ni cikgu nak bagi satu contoh. Okay, kita cuba buat sama-sama. Okay, cikgu bagi satu contoh. Sana. Cikgu bagi satu contoh. Cuba buat yang ni. Yang ni cikgu tunjuk dulu kisah tapi kamu buat secara lakaran. Okay, cuba buat. Sat je ni. Cikgu akan buat sama-sama kamu. Kita tengok berapa orang yang boleh buat. Okey, ni contoh ni. Okey, contohnya cikgu ambil ni daripada soalan lukisan kejuruteraan. Dulu cikgu ajak yang ni lah, tingkatan 4, tingkatan 5. Ajak yang ni guna semua alat-alat lukisan. Okey, alat-alat lukisan. Okey. Cikgu nak kamu lakarkan bentuk dia seperti apa? Bentuk dia seperti L. Seperti L. Cuba buat. Bentuk seperti L. Okey, kita buat. Cuba buat nah. Okey, yang pertama sekali lukiskan dia punya horizontal line. Lepas tu kita buat ground line. Horizontal line, ground line. Lepas tu buat dia punya vanishing point tahu mana? Titik lenyap tu. Kemudian buat rajah tu, bentuk L. Okey, saja. Okey, boleh? Ni buat tak? Okey. Okey, bentuk dia macam mana? Ni. Nampak tak? Tuh. Nampak tak? Besar sikit. Okey. Nampak tak? Rajah tu. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Okey, cuba buat.
dalam masa 2 minit siap. Okey, nampak tak? Kita ada satu ni kita panggil sebagai ground line lah, garisan bumi ni, nampak? Ni cikgu tengok. Garisan bumi. Okey. Garisan bumi. Garisan bumi, kemudian kita ada projection line ni, kemudian kita ada vanishing point atas ni, kemudian ada horizontal line ni, vanishing point. Okey, cuba buat dah. Ni rajah. Okay. Cuba. Okay, cikgu tunggu dalam masa 2 minit, try buat dah. Cikgu. Awak? Ya. Yeah. Nak start bahagian dulu macam tadi. Macam tadi. Oh, okey. Macam tadi ya. Ni contoh macam ni kan. Ni kan. Kita ada apa? Rajah ni. Tak nampak. Tak salah. Nampak tak? Ni. Nampak tak ni? Ni rajah dah kan? Projection plane dah. Ni, nampak L dah. Nampak tak? L kan? Nampak ya. Nampak. Okey, projection plane dah. Okey, lepas tu dia ada garisan bumi, ground line. Kan, nampak ground line kan? Lepas tu dia ada horizontal line. Okey, vanishing point. Vanishing point ni kamu buat belah kanan ni nampak cantik sikit. Ni dia nampak macam tinggi sikit. Okey, kita padam. Tak apalah tang ni pun. Okey, kalau kamu nak elok kamu tak tang ni. Tang ni lagi elok. Okey dah. Dapat tak? Okey, siapa siap? Ada siap dah? Ada siap dah? Siapa dah siap dah? Tunjuk je. Siap je. Cikgu nak ubah sikit. Ni dia punya ni. Dia nampak cantik. Cikgu ubah tan. Ni V point dah. VP dah. Cikgu ubah tan. Okey. Siapa dah siap dah? Tunjuk kat cikgu. Okay. Ada siap dah. Boleh? Dapat buat kan? Kau nak cikgu nak kena terang. Okey. Garisan penglihatan buat dah? Ke titik lenyap? Garisan penglihatan daripada setiap bucu ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 bucu. Terus kita projectkan dia ke vertical point. Vertical point.
Ini vertical point lah. Projectkan dia ke vertical point. Okay. Dah, siapa dah siap dah? Cikgu nak terang. Okey, ni kamu buat ni daripada ujung ni. Nampak ujung penjuru ni kan? Tarik pergi ke sana. Nampak? Tu. Yang tu. Lepas tu yang ni. Lepas tu yang ni. Yang ni. Setiap penjuru lah. Terus ke. Yang ni. Okey. Itu lakaran lah. Tak berapa. Mata cikgu tua lah. Tengok dia tak berapa tepat. Tak apa lakaran dah. Ini lakaran. Okey. Lepas tu ambil dia punya ni bebas. Okey, kita nak ambil. Katakan kita ambil sini. Ukuran dia. Bebas. Okey. Kita cuma nak bagi nampak objek tu ya. Ini dah juga konsep lakaran perspektif. Nampak tak? Oh, tu jadi begitu. Okey. Nampaklah betul lah. Boleh? Okey. Nazim. Dapat dah betul tak? Nazim. Dapat? Boleh? Dapat tak? Dapat. Dapat dah macam ni. Okey. Damia. Damia. Ya. Dapat tak? Dapat. Alright. Bagus. Dani. Gimana lah? Hilang. Mukris. Ya. Siap. Siap. Bagi dapat ni. Kalau tidak, objektif kita tak tercapai ni. Lukis ni ya, kira alright lah. Lulus. Adam? Ya. Boleh lukis? Boleh. Dapat tak macam cikgu tunjuk lah? Dapat. Alright, terima kasih. Bagus. Anak murid cikgu boleh dapat macam tu. Okey. Kalau macam tu, itu saja sesi pembelajaran kita untuk lukisan perspektif, satu titik lenyap ataupun lakaran perspektif, satu titik lenyap, perspektif sketch 1 point. Okey, cikgu harap apa yang cikgu dah terangkan kepada kamu faham lah. Okey, cikgu ulang balik sebagai kesimpulan. Yang pertama sekali, perspektif satu titik lenyap. Kita mempunyai beberapa komponen. Yang pertama sekali kita ada GL, ground line, horizontal line, vanishing point, titik lenyap lah, dan juga projection plane. Projection plane yang ni. Okay, projection plane. Projection plane. Okay, ni projection plane ni. Nampak tak ni? Ni projection plane. Nah, ni projection plane ni. Yang cikgu lorekkan ni. Ni kena ingat. Yang ini semua garisan yang menuju ke titik lenyap VP ni. Titik lenyap. Ni kita panggil sebagai garisan penglihatan. Garisan penglihatan. Okey. Lepas kita dapatkan semua komponen-komponen tu, barulah kita boleh lukis. Dah lukis. Ni kita dapat macam ni lah. Jadi hari ni kita belajar lukisan perspektif ataupun lakaran perspektif satu titik lenyap. Cikgu harap semua boleh lukis. Alhamdulillah. Okey. Sekejap lagi cikgu akan send beberapa soalan untuk kamu selesaikan. Okey, 2 ataupun 3 soalan, tak banyak. Lepas tu dah siap tu kamu send dalam WhatsApp cikgu lah. WhatsApp cikgu. Cikgu tahulah kamu buat ataupun tak buat. Nanti kita akan kumpulkan balik dalam satu. Nanti buka sekolah kita akan kumpulkan balik semua latihan-latihan ni. Okey, untuk nak ulang kaji pelajaran yang cikgu ajak ni, sila masuk ke YouTube channel Cikgu Syahri, hari-hari main bola. Okey. Syahri hari-hari main bola. Kemudian kamu view, lepas tu kamu tulis dalam komen tu tulis nama kamu supaya cikgu tahu
kamu view. Okey lah. Kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Berjalan, Mio. Assalamualaikum.